KPM. Sebelum kedatangan risalah Islam, manusia berada dalam kesesatan akidah dan cara hidup yang menyeleweng. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 164 yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah mengurniakannya rahmatnya kepada orang-orang yang beriman setelah ia mengutuskan dalam kalangan mereka seorang rasul daripada bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, iaitu kandungan Al-Quran yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya dan membersihkan mereka daripada iktiqad yang sesat serta mengajar mereka kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan hikmah pengetahuan yang mendalam mengenai hukum syariat. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu adalah berada dalam kesesatan. Justru seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan umat manusia dari terus hanyut dalam kesesatan dan penyelewengan. Namun, penularan beberapa rakaman video yang menyentuh akidah dan ajaran Islam menerusi media sosial mengundang pelbagai polemik dalam masyarakat. Didik TV KPM ada paparannya. Tersebut salah dari segi akidah dan fahaman umat Islam. Video berkenaan yang tular di media sosial sejak seminggu lalu menunjukkan seorang lelaki dipercayai tok guru mempersoalkan mengenai kewujudan Allah, syahadah serta rukun solat. Turut dipaparkan dalam video berdurasi kira-kira 6 minit itu, beberapa lelaki yang menyokong kenyataan tok guru terbabit. Selain itu, beberapa keping gambar yang memaparkan rumah dan pondok dipercayai tempat untuk menyebarkan fahaman berkenaan dengan kalimah-kalimah tertentu termasuk Allahu Akbar dan Ar-Rahim. Tambah Datuk Ar-Rahman, beliau menasihat umat Islam di negeri ini agar tidak mudah terpengaruh serta terpedaya dengan sebarang ajaran yang menyimpang dari fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Jika dahulu dia yang menentang, tetapi pengakhirannya dia terpengaruh dengan ajaran sesat yang disiasatnya. Itu yang terjadi kepada bekas anggota keselamatan yang tugasnya sebelum ini menyiasat penyebaran ajaran sesat di seluruh negara. Malangnya lebih 30 tahun berkhidmat, lelaki berusia 70-an itu disyaki terpengaruh apabila mengetuai satu ajaran sesat dikenali ajaran Pak Chu Bahrain. Dia turut mewujudkan sebuah surau di Kampung Gancong di Kuala Pilah untuk menyebarkan ajaran berkenaan. Pengikutnya juga bukan calang-calang, terdiri daripada bekas anggota keselamatan lain yang sudah pencen. Lelaki terbabit juga dikatakan sangat berpengaruh dan memiliki ribuan pengikut dari negeri luar. Marilah kita semua memelihara diri dan ahli keluarga agar berpegang kepada manhaj akidah yang sahih. Sesungguhnya, pegangan kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan jalan yang betul, selamat, jelas dan tiada kekeliruan bersandarkan sumber Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Mari sini. Ada satu ajaran saya nak ajar kamu semua ni. Mari sini. Kamu semua percayakan saya. Saya nak ajar kamu satu benda ni, satu ajaran. Nak tahu apa ajaran dia? Tunggu lepas ni saya nak ajarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya pada hari ini. Saya nak ajar ataupun saya nak bawa satu ajaran untuk anda semua. Tapi jangan salah anggap dulu. Iaitu ajarannya adalah ajaran pendidikan Islam yang kita nak bawakan kepada anda semua. Baik. Jadi kita nak jemput guru kita untuk bersama dengan kita pada hari ini, Ustazah Nadia. Ustazah, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Nampak macam suspense tadi kan? Betul. Bukan saya yang nak mengajar, tapi Ustazah Nadia yang nak mengajar kan? Jadi hari ini mata pelajaran kita adalah pendidikan Islam. Iaitu topik kita pada hari ini apa dia, Ustazah? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini kita akan mengenal ciri-ciri ajaran sesat supaya anak-anak murid kita di rumah dan juga di dalam Google Meet boleh mengenali apakah ciri-ciri ajaran sesat. Semoga kita istiqamah berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bersumberkan kedua-dua sumber itu, kita akan selamat dunia dan akhirat, insya-Allah. Ustazah, tepi sikit Ustazah, terbakar tudung tu. Okey, baik Ustazah, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, kita kenakan cecair pembasmi kuman dulu Ustazah, dipersilakan. Baik, tapi hari ini bukan ajaran sesat Ustazah Bukan, ini kita nak belajar dengan Ustazah Nadia bagaimana kita nak menghindari ajaran sesat, sebab ajaran sesat ni nampak macam lebih-lebih kurang je kan. Itu yang kita nak hindari, ajaran sesat tersebut. Tapi sebelum tu kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan murid-murid. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Baik, nampak muka ceria je semua kan? Ada 6 orang, 7 orang. Macam mana boleh ada 2 orang pula dekat situ? Ustazah, Kita berkenalan dengan dia orang. kita berkenalan dulu Okey, bagi mereka lah kenalkan diri mereka sendiri Baik, pertama kita nak jemput daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling Jaya Selangor. Betul Ustazah? Betul. Baik, yang pertama sekali kita nak berkenalan dengan Nur Adlin. Dipersilakan, boleh kenalkan diri anda dan cita-cita anda. Silakan. Salam sejahtera. Nama saya Nur Adlin Khalil binti Johaidi dari SMKP Taman Petaling. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang arkitek, dan bagi saya ilmu berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah mampu mendorong saya untuk terus beristiqamah. Dan sebelahnya tu senyum je daripada tadi. Silakan. Nama saya Nur Azrin Heri binti Johaidi dari SMKP Taman Petaling. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang dermatologis, dan bagi saya ilmu berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah ini dapat memberikan ketenangan dalam kehidupan saya. Okey, adik-beradik ke tu Ustazah? Adik-beradik. Alhamdulillah, patutlah nampak muka lebih kurang sama, beza spek je. Okey, seterusnya kita ada Adriana. Boleh kenalkan diri anda dan cita-cita anda. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Adriana binti Muhammad Syarif dari SMKP Taman Petaling. Saya mahir menerapkan ilmu Al-Quran untuk dijadikan pedoman hidup saya. Okey, baik. Kita nak bersama dengan Syamimi. Silakan. Assalamualaikum, saya Syamimi Nur Ayuni daripada SMKP Taman Petaling. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Pendidikan Islam merupakan teras dalam pembangunan khasiah diri. Okey, baik. Seterusnya kita nak bersama dengan Nur Azrin. Silakan. Nur Azrin dah tadi? Dah ke tadi? Kembar tadi tu. Okey, seorang lagi. Siapa dia? Seorang Diana. Liana. Diana, silakan. Assalamualaikum, nama saya Putri Liana Nabila binti Wan Nazri. Saya dari SMKP Taman Petaling. Cita-cita saya menjadi guru. Okey, baik. Kalau nak jadi guru, kena bersama dengan Cikgu Nadia lah. Bersama dengan saya. Baik. Ada Fatin dengan Syaurah. Okey, silakan Fatin. Assalamualaikum, nama saya Nur Fatin Syirah binti Nursyah. Cita-cita saya ingin menjadi desainer. Saya suka menerapkan ilmu agama agar dapat memantapkan diri saya, agar dapat memantapkan iman dalam diri saya. InsyaAllah. Baik. Dan akhir sekali Ustazah, Syaurah. Syaurah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Syaurah. Saya dari SMKP Taman Petaling.
bagi saya yakin apabila terus ke ilmu dengan lebih mendalam ni, nanti ilmu tersebut akan bagi manfaat kat kita pada masa hadapan. InsyaAllah. InsyaAllah Ustazah kan. Betul. Baik, tadi kita tengok bingkisan video tadi, seram lah Ustazah. Betul. Ada dekat Malaysia ni rupanya Ustazah. Ya. Apa kaitannya video tadi dengan mata pelajaran kita hari ini Ustazah? Okey. Baiklah, kaitannya ya video tersebut dengan pembelajaran kita pada hari ini, of course lah kan. So tentulah kita ingin menganalisa berkaitan dengan ajaran sesat supaya anak murid kita ini mengenali Aiman ajaran sesat dengan ajaran Islam yang sebenar. Itu poin utama yang kita nak Bawa capai. pada hari ini. Kita nak bawa pada hari ini. Baik. Murid-murid, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita nak tunjukkan kepada anda bagaimana kita nak menghindari ajaran sesat. Kita berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bertemu kembali Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Kembali di Didik TV KPM bersama dengan kita pada hari ini dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Baik Ustazah, kita kena sentiasa memperbaharui syahadah kita Ustazah. Betul. Especially kita ni mempelajari berkaitan dengan menghindari ajaran sesat. Ya. Okey, baik. Tapi sebelum kita nak teruskan pembelajaran kita pada hari ini, apakah objektif yang akan kita capai sehingga akhir pertemuan kita pada hari ini Ustazah? Dipersilakan. Okey, terima kasih Aiman. Baiklah. Okey, murid-murid sekalian yang di rumah dan juga dalam Google Meet, boleh membuka muka surat 83 hingga 88, buku teks pendidikan Islam tingkatan 4. Baiklah, pada hari ini, pada akhir pembelajaran kita ya, yang pertama murid-murid dapat menyatakan maksud ajaran sesat, ya, kemudian yang kedua dapat menjelaskan ciri ajaran sesat, yang ketiga menjelaskan kesan melakukan ajaran sesat, dan yang terakhir dapat menerangkan cara menjauhi ajaran sesat. Baiklah. Okey, jom. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, tadi Aiman dah menyanyi. Boleh tak Aiman memimpin anak-anak murid ustazah dan juga anak murid di dalam di rumah untuk membaca syahadah. Ya. Okey, baik ustazah. Asyhadu alla boleh? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, terima kasih Aiman. Sama-sama, InsyaAllah Ustazah. ya, kita terhindar daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah kita. Baiklah. Okey. Di sini Aiman dan juga anak-anak murid sekalian, dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari ada menyatakan Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu berkata, semua orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, tetapi aku bertanya tentang keburukan kerana bimbang keburukan menimpa diriku. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, dahulu kami berada dalam kejahilan dan kejahatan, sehinggalah datang kebaikan Islam kepada kami. Adakah selepas ini keburukan datang lagi? Rasulullah SAW bersabda,
ya akan berlaku keburukan. Ya. Aku bertanya, adakah selepas keburukan itu ada kebaikan? Baginda bersabda, ya, terdapat padanya kesamaran. Aku bertanya, apakah kesamaran itu? Baginda bersabda, qaumun yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkiru. Maksudnya satu golongan yang tidak mengambil petunjukku. Dalam kalangan mereka yang dapat aku kenali dan yang tidak kamu kenali. Aku bertanya, adakah selepas kebaikan ini ada kejahatan? Baginda bersabda, na'am du'atun ala abwabi jahannam. Man ajabahum ilaiha qazafuhu fiha. Ya, penyeru ke pintu neraka Jahannam. Sesiapa yang menyahut seruannya, mereka akan dihumban ke dalam neraka Jahannam. Maknanya inilah balasan kepada orang yang melakukan ajaran sesat ni Ustazah. Betul. Tapi sebelum tu, kita nak tahu juga ajaran sesat ni ajaran apa sebenarnya Ustazah? Apa jom. maksud dia? Baiklah. Okey, boleh tak Ustazah nak minta anak-anak murid Ustazah Ya. untuk memberikan ataupun membaca maksud ajaran sesat. Okey, siapa nak cuba silakan. Adlin. Okey, Adlin. Silakan Adlin. Okey, ajaran sesat bermaksud ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Maksudnya? Orang yang mencipta ajaran sesat itu mendakwa bahawa ajaran sesat mereka adalah ajaran Islam tetapi pada hakikatnya prinsipnya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Bagus Adlin. Maksudnya di sini Aiman, ajaran sesat ni dia mendakwa sebagai ajaran Islam. Ya. Sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai ajaran sumber sesat. utama kita dalam Islam Ustazah, Betul. Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi apa ciri-ciri ajaran sesat ni Ustazah? Okey. Jom kita tengok. Okey, kita di sini akan mempelajari 4 ciri-ciri ajaran sesat. Yang pertama, Al-Quran dan hadis. Okey. Yang kedua, akidah. Yang ketiga, ibadah. Dan yang keempat, akhlak. Okey. Sebelum tu, boleh tak kita test 2-3 orang anak murid kita, okey, tentang fakta ini. Adakah mereka dapat mengenal pasti di dalam aspek manakah fakta-fakta ini? Okey. Jom. Kita nak cuba. Siapa yang nak cuba boleh angkat tangan. Siapa Okey, yang tu? pertama. Siapa nak cuba? Silakan. Kita nak minta siapa ya? Liana kot. Boleh okey. cuba Liana untuk yang pertama, mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Aspek apa tu? Okey, silakan. Aspek ibadah. Aspek ibadah. Sikit lagi, sikit lagi. Nak betul lah tu. Rukun iman dan rukun Islam adalah aspek akidah. Tak apa, mereka Sikit belum lagi lagi betul. mempelajari kan. Okey, yang kedua. Cuba lagi seorang. Silakan. Siapa nak cuba? Siapa nak Ayuni? cuba? Boleh. Okey. Syamimi Nur Ayuni. Syamimi boleh cuba Syamimi. Nombor 2. Yang kedua, meyakini turunnya wahyu nampak tak? selain Al-Quran. Ada keyword kat situ tu. Ada keyword kat situ. Aspek Al-Quran dan hadis. Okey, kita tengok. Betul tak? Okey, aspek Al-Quran dan hadis. Tahniah Mimi. Okey. Jadi kat sini, ini adalah secara umumnya. Adalah, orang kata apa ni? Doktrin ataupun ciri-ciri ajaran sesat. Okey, nanti kita akan pergi dengan lebih mendalam. Okey, seterusnya. Kita tengok ciri yang pertama. Aspek Al-Quran dan hadis. Okey, dalam aspek Al-Quran dan hadis ini, mereka ini pengamal ajaran sesat, mereka memahami dan mentafsir Al-Quran dengan logik akal semata-mata, tanpa mengikut disiplin ilmu yang betul. Okey, yang kedua, meyakini bahawa terdapat Al-Quran yang tersembunyi. Dan kita sebagaimana kita tahu kan, Aiman, Al-Quran adalah kitab ataupun wahyu Allah yang terakhir diturunkan kepada Rasul kita yang terakhir. Tetapi pengamal ajaran sesat, mereka mendakwa ada lagi Al-Quran yang tersembunyi. Okey, seterusnya hanya berpegang dengan Al-Quran dan menolak hadis sebagai sumber hukum Islam. Pengamal ajaran sesat ini juga ada yang hanya berpegang kepada Al-Quran sahaja dan menolak hadis. Quran saja. Hadis ditolaknya. Betul. Okey, kita boleh tak minta anak murid kita untuk kongsikan fakta dalam aspek Al-Quran dan hadis? Okey, silakan. Cepat-cepat siapa? Okey, Liana, dia nak cuba tadi. Okey, tak berjaya. Hari ni cuba lagi. Okey, cuba. Meyakini bahawa terdapat Al-Quran lain yang tersembunyi. Pernyataan ini tidak benar
di mana seperti yang kita tahu, kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah adalah Al-Quran, iaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, bagus. Liana, okey, macam inilah contoh antara ustazah yang boleh kongsikan. Antara contoh perbuatan mentafsir ayat Al-Quran mengikut pendapat sendiri dalam surah Yasin, Aiman. Oh, okey. Yang berbunyi, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu merupakan sebahagian daripada para rasul. Lalu mereka ini mentafsir rasul itu merujuk kepada diri mereka. Maknanya tafsir ikut suka hati mereka. Betul. Betul. Okey. Seterusnya, Baik. ciri yang kedua, aspek akidah. Okey. Okey, aspek akidah mengaku menjadi nabi dan rasul. Mereka ni mengaku diri mereka nabi dan rasul. Okey, kedua, mendakwa diri atau guru mereka sebagai Imam Mahdi. Okey, seterusnya mendakwa gurunya dapat menebus dosa. Okey, seterusnya memuja makhluk untuk mendapat sesuatu kelebihan. Okey, dan seterusnya mempercayai semua agama benar dan menuju ke syurga. Okey, seterusnya menolak alam gaib seperti roh, malaikat dan jin. Okey, ada tak anak murid ustazah yang nak berkongsi fakta mengenai ciri ajaran sesat dalam aspek akidah? Silakan. Siapa nak cuba? Okey, Syaurah. Okey. Orang yang percayai agama ni, semua agama benar dan menuju ke syurga ni misalnya sebab kurang ilmu agama. Lepas tu sebenarnya salah sebab hanya satu je agama yang betul, iaitu agama Islam. Okey, bagus Syaurah. Okay, fakta yang boleh ustazah kongsikan iaitu sejarah kemunculan Nabi palsu, Aiman. Okey, murid-murid di rumah, contoh pada zaman Rasulullah sendiri pun telah muncul Nabi palsu. Dah? Betul. Antaranya Musailamah bin Sumamah bin Habib Al-Kadzab. Kemudian pada zaman sahabat juga seorang wanita juga muncul sebagai nabi palsu, iaitu Sajah binti Al-Harith. Dan di Asia, Mirza Ghulam Ahmad, pengasas ajaran Qadiani, tak silap ustazah, pada tahun 1908 di India, dan dibawa masuk ke Malaysia oleh Maulana Muhammad Sadiq bin Barakatullah pada tahun 1949. Jadi kalau kita tengok ustazah, tengok pun tahu dah, nampak tak logiknya dekat situ. Ya kan? Tapi masih lagi ada orang tak ustazah, ya? Itu nanti kita akan belajar kenapa begitu. Yes. Okey, sekarang ni ibadah. Ibadah pula. Okey, boleh tak minta anak murid ustazah untuk baca silakan ciri-ciri ajaran sesat dalam aspek ibadah? Okey, dipersilakan Fatin, mungkin boleh tolong ustazah untuk baca. Silakan. Okey. Yang pertama, menolak kewajipan ibadah fardu. Yang kedua, beribadah dengan hanya berzikir bagi menggantikan solat. Okey. Yang ketiga, menunaikan ibadah haji di tempat yang dianggap suci selain Mekah Al-Mukarramah. Ini adalah ciri-ciri ajaran sesat dalam aspek ibadah. Dia tolak ibadah fardu, Aiman. Tak perlu solat, tak perlu puasa, kan? Oh, senanglah macam tu. Itulah tu. Kemudian beribadah, kalau solat ni dia jangan berzikir sahaja. Dan kemudian yang ketiga, tunai haji bukan di Mekah, Aiman, tapi di tempat-tempat tertentu yang diberikan oleh tok guru mereka. Okey. Baik, mungkin ada maklumat yang boleh dikongsikan? Ya, satu lagi, Aiman, mereka ini juga menghalalkan perzinaan atas nama nikah. Alamak, yang ni paling bahaya ustazah. Okey, kan? Baik. Okey, ada tak fakta yang anak murid kita ingin kongsikan? Okey, silakan. Okey, Adeline. Okay, menolak kewajipan ibadah fardu ni, dia seperti mereka enggan melakukan ibadah wajib seperti solat fardu. Betul? Baik. Maknanya ini di antara fakta yang perlu kita lihat, dan selepas ini mungkin ustazah boleh berikan di antara fakta yang menarik berkaitan dengan ibadah dalam ajaran sesat. Tapi kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM.
Alright, kembali lagi bersama dengan saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini mata pelajaran pendidikan Islam. Kita nak menjauhi ajaran sesat. Betul Ustazah? Betul. Dan salah satunya adalah daripada aspek ibadah Ustazah. Betul. Silakan. Kita sambung lagi tadi murid-murid sekalian. Contoh yang boleh Ustazah kongsikan ibadah dalam ajaran sesat ni ialah pengasas ajaran Qadiani ini menjadikan Qadiani sebagai tempat untuk menunaikan haji. Manakala dalam ajaran Bahai, mereka ini mengubah ibadah seperti puasa 19 hari, solat sebanyak 9 rakaat 3 kali sehari dan berwuduk dengan air mawar atau digantikan dengan bacaan Bismillah Al-Athhar sebanyak 5 kali. Nampak tak? Kat situ perbezaan ciri-ciri ajaran sesat dalam aspek ibadah dengan Islam yang sebenar. Tapi bagaimana pula dengan akhlak Ustazah? Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama dalam aspek akhlak ini, mereka ini suka merendah-rendahkan, mempersendakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, bersikap taksub dengan ajaran guru sehingga menganggap hanya kumpulannya sahaja yang benar. Ini yang bergaduh ni Aiman. Okey, seterusnya mereka ini juga memperkecilkan amalan masyarakat berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, berpegang dengan amalan yang bertentangan dengan syariat Islam. Baik, mungkin ada murid kita nak kongsikan fakta Ustazah. Silakan. Siapa dia? Boleh angkat tangan. Okey, Adriana. Okey. Taksub yang akan menyebabkan mereka tidak menerima pandangan orang lain, akan menyebabkan pergaduhan, malahan mereka juga menuduh orang lain melakukan bid'ah. Okey, betul. Suka menuduh-nuduh kan? Ya. Okey, apa dia yang boleh Ustazah kongsikan dalam aspek akhlak ini? Menghukum kafir selain penganut Qadiani. Ajaran Qadiani ni dia menghukum orang lain kafir yang tidak mengikut ajaran dia. Kemudian menganggap Haji Muhammad Matahari sebagai pemimpin yang maksum. Maksum ni kita kenali kepada Nabi Muhammad SAW sahaja. Kan? Tapi dia pun menganggap dirinya maksum. Okay, kemudian yang ketiga beriktikad bahawa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Mahdi, Nabi dan jemaah Krishna dalam ajaran Qadiani. Ada ke berlaku dekat Malaysia ni Ustazah? Mungkin Ustazah boleh tunjukkan di antara contoh-contoh dia Ustazah. Baiklah Aiman, kita tengok ini antara contoh-contoh ajaran sesat yang dikenali, yang dikenal pasti di Malaysia. Boleh tak kita nak minta anak murid kita kongsikan fakta yang mereka teroka sebelum ini? Ada tak? Tapi kena jadi pemberita macam tadi juga tau. Okey, silakan. Silakan, siapa yang nak berkongsi? Siapa? Adriana. Okey, Adriana. Contoh ajaran sesat yang saya kaji ialah ajaran sesat Bahai. Dari aspek akidah, mereka beriktikad bahawa pengasasnya adalah jemaah Allah SWT. Manakala dari aspek ibadah, mereka mengubah bentuk ibadah solat fardu menjadi solat 9 rakaat 3 kali sehari. Sama seperti Ustazah kongsikan tadi Terima kasih kepada Adriana. Ajaran Bahai ni dia mengubah bentuk-bentuk ibadah menjadi ibadah mereka sendirilah, seperti puasa 19 hari dan sebagainya. Okey, ada lagi tak rakan-rakan kita yang nak berkongsi tentang contoh-contoh ajaran sesat yang berlaku di Malaysia? Okey, silakan. Syamimi, tenung aja skrin tu. Boleh kongsikan. Boleh Syamimi. Okey, silakan Syamimi. Contohnya terdapat satu ajaran iaitu ajaran matahari ataupun taslim. Di mana daripada aspek Al-Quran dan hadis, ajaran ini mendakwa menolak 8 buah hadis mengenai perkara Isra Mi'raj Rasulullah SAW, iaitu mengenai pensyariatan dan kewajipan menunaikan solat 5 waktu dan menganggap hadis tersebut adalah bohong dari keadaan. Terima kasih Syamimi, bagus. Maksudnya ajaran taslim ni menolak hadis dan juga menolak pensyariatan solat. Seram pula kita tengok bila ada ajaran-ajaran sesat ni Ustazah kan? Betul. Jadi mungkin Ustazah boleh ceritakan kepada kita apakah kesan bila mana kita melakukan ajaran sesat ni? Dipersilakan Ustazah. Sebelum Ustazah ceritakan kesan, Ustazah nak minta anak murid Ustazah dalam Google Meet dan juga di rumah, murid-murid boleh bersedia berkaitan dengan ramalkan apakah yang akan berlaku jika ajaran sesat tidak dibendung dalam masyarakat kita pada hari ini. Okey, cuba ambil masa 30 saat, tulis apa ni isi-isi penting kan yang boleh dikongsikan. Ramalkan apa yang berlaku jika ajaran sesat tidak dibendung. Okey, baik Ustazah.
Kalau apa yang saya boleh kongsikan Ustazah berkaitan dengan ramalkan apa yang berlaku jika ajaran sesat tidak dibendung dalam masyarakat, kita tidak akan nampak masyarakat ini berhidup dengan aman. Sebab apa yang kita faham, bila mana kita melakukan ibadah, kita akan mendapat ketenangan. Betul Ustazah? Betul. Dan bila kita tidak lagi melakukan ibadah, tidak akan rasa tenang dan masyarakat akan menjadi huru-hara dan tidak akan berlaku keamanan di negara. Betul Ustazah? Betul. Asyik bergaduh aja kan. Okey, nampak macam dah ready je tu. Baik, silakan. Siapa yang nak cuba dulu? Syaurah. Okey. Boleh siapa yang dah siap boleh angkat. Tinggi sikit. Okey, boleh baca Syaurah. Pengikut ajaran sesat ini akan mengundang kekeliruan dan kecurigaan terhadap masyarakat. Perbuatan ini akan membawa lebih ramai orang lagi untuk melakukan ajaran sesat. Mengundang polemik lah kan, untuk mengajak masyarakat lain lagi ikut pula ajaran sesat. Okey, seterusnya siapa yang belum bercakap lagi ni? Liana. Silakan. Okey. Okey, boleh bacakan? Tunjuk dekat skrin. Okey. Keruntuhan institusi kekeluargaan dan keretakan boleh berlaku di kalangan ahli keluarga yang menganut ajaran sesat disebabkan perbezaan akidah dan rasa curiga sesama mereka. Maksudnya ini kita kata mengundang curiga kan, mengundang prasangka dalam masyarakat. Akan berlakulah perpecahan itu Ustazah ya. Betul. Baik, kita nak tahu apakah kesan jika kita melakukan ajaran sesat ni Ustazah. Silakan. Baiklah murid-murid sekalian, Ustazah simpulkan kesan melakukan ajaran sesat ni dalam 4 aspek. Ya. Yang pertama, agama. Dapat melemahkan iman dan merosakkan akidah umat Islam. Yang kedua, ekonomi. Bila ada ajaran sesat ini terus berlaku, melahirkan individu yang pasif dan malas. Sebab semuanya senang. Tak payah solat, tak payah puasa. Betul. Kemudian dalam aspek politik, mewujudkan suasana politik yang tidak stabil seperti mana murid-murid Ustazah beritahu tadi kan. Berlaku porak-poranda, kucak-kacir. Aiman pun berkata begitu tadi kan. Dan seterusnya dalam aspek kemasyarakatan, memutuskan hubungan silaturahim. Macam kita sekarang ni, macam kita sekarang ni paling tidak dapat ke masjid, dapat bersilaturahim di masjid Ustazah kan? Betul. Okey. Baik, ni di antara kesan kita melakukan ajaran sesat Ustazah maknanya bukan setakat kesannya kepada individu, kepada agama dan juga kepada negara itu sendiri. Baik Ustazah, kita nak tahu apakah cara untuk kita nak menjauhi ajaran sesat ni, tapi kita berehat seketika Ustazah. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, janganlah Engkau merentap hidayah daripada diri kami, ya Allah, setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini di antara doa yang orang kata sering kali kita dengar, ya, bila mana imam membacakan doa ini, yang perlu kita amalkan Ustazah, ya. Sebab kadang-kadang apa yang kita takut adalah bila seorang tu dah elok-elok dah, kan? Tapi tiba-tiba terkeluar daripada landasan, Ustazah. Baik, jadi ini perkara yang sangat penting yang Ustazah nak kongsikan, iaitu cara menjauhi ajaran sesat. Jom kita bersama Ustazah. Okey, baiklah Iman. Sebelum itu, Ustazah nak tanya balik pada murid-murid Ustazah, berapakah ciri ataupun aspek yang telah kita pelajari dalam ciri-ciri ajaran sesat ni? Ada berapa aspek? Okey, siapa nak cuba? Boleh angkat tangan? Silakan. Okey, siapa nak cuba? Okey, silakan. Syaurah boleh? Berikan satu ke? Silakan.
ada 4 ciri. Salah satu dia aspek akhlak. Okey, aspek akhlak, Okey. betul. Okey, yang lain mungkin Azrin. Senyap je, disuruh kembar dia je bercakap. Dia belum lagi bercakap tu. Okey, sebutkan 3 lagi aspek Azrin selain akhlak. Aspek Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey. Aspek akidah dan Betul. aspek ibadah. Betul, Ya. bagus Azrin. Kita ada 4 aspek tadi kan? 4 Jadi, di sini okey, cara-cara kita menjauhi ajaran sesat. Okey, Ustazah dah letak beberapa gambar ni, ada 6 gambar. Jadi Ustazah nak minta anak murid Ustazah okey, cuba buat ayat, okey, merumuskan bagaimana kita dapat menjauhi ajaran sesat. Pilih gambar ni. Seorang satu, ada 6 kan? Cuba ambil, sama pun tak apa. Silakan. Silakan. Ambil Okey. salah satu daripada cara menjauhi ajaran sesat. Baik, ini pada saya satu poin yang sangat penting dalam kita nak menjauhi ajaran sesat ni Ustazah. Betul. Ada 6 iaitu amal, sahabat, ilmu, taubat, doa dan kaji. Betul. Okey. Aiman nak cuba dulu ke? Okey, boleh. Saya cuba dulu Ustazah. Boleh. Yang pertama sekali saya suka dengan doa tadi Ustazah. Ya. Yang mana kita Sinilah kan? sebab saya pernah dengar ada satu doa ni Ustazah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala taatik. Maknanya ya Allah ya Tuhanku, engkau tetapkanlah hati kami dengan dalam agama dan dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Amin. Yalah, sebab kita ni manusia ni hati berbolak-balik Ustazah kan? Betul. Kita tak tahu suatu hari nanti mungkin kita diuji dengan perkara seperti ini. Ya, Baik. okey. Kita nak tanya soal murid-murid. Okey, cepat. Siapa yang nak nak cuba? kongsikan? Okey, Adriana, dipersilakan. Pilih dulu. Okey, awak pilih yang mana satu? Saya pilih ilmu. Okey, silakan. Baiklah, ilmu. Okey. Cuba Adriana. Dari segi ilmu, kita hendaklah menuntut ilmu agama yang benar, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah agar kita tidak mudah terpesong dengan ajaran sesat. Okey, syabas. Kena menuntut ilmu di landasan yang benar. Okey, lagi? Yang kedua? Okey, Liana. Okey, aktif Liana hari ni. Abang Aiman boleh bagi hadiah. Boleh bagi hadiah ni. Okey. Liana bagus. Silakan. Saya pilih ciri menjauhi ajaran sesat iaitu kaji. Okey, kaji. Kita hendaklah Okey. mengkaji atau mencari maklumat yang sahih dan tepat supaya kita tidak terpesong ke arah yang tidak benar. Betul, kita kena mengkaji maklumat yang tepat, website yang benar, laman web mufti dan sebagainya untuk kita mendapatkan maklumat yang sahih. Baiklah Aiman, seterusnya Ustazah nak minta anak murid Ustazah untuk jawab beberapa soalan. Kita dah belajar banyak tadi kan? Jadi boleh tak Ustazah nak minta anak murid Ustazah dan juga anak murid di rumah untuk sama-sama uji balik diri kefahaman kita. Ni semua Ustazah dah sebut dah sebentar tadi. Semua dah ada daripada awal baik. sampai sekarang. Okey. Kita nak cuba untuk soalan yang pertama Ustazah. Okey. Dipersilakan yang dah Siapa nak siap. cuba? Okey, silakan. Liana. Liana juga. Silakan Liana. Wah, semangat dia hari ni. Semangat Silakan. Liana hari ni. Okey, Liana. Maksud ajaran sesat Liana? Ajaran sesat ialah ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey, betul. Okey, yang kedua, ada siapa yang nak cuba? Silakan. Adlin. Okey, nombor 2. Yang pertama, mereka mengaku diri sendiri menjadi Nabi atau Rasul. Yang kedua, mereka memuja makhluk untuk kepentingan diri sendiri. Okey, mengaku menjadi Nabi dan Rasul dan juga memuja makhluk. Konon-konon makhluk itu mempunyai pelbagai kelebihan. Baiklah, yang ketiga. Cepat, seorang lagi. Okey, silakan. Okey, silakan. Syamimi. Tenung aja skrin. Syamimi ni pemalu. Kalau Okey, kita tak panggil Syamimi. nama dia, dia tak nak angkat tangan. Okey, Syamimi. Cuba. Okey. Ciri ajaran sesat. Ibadah yang pertama adalah menolak kewajipan ibadah fardu. Yang kedua adalah beribadat dengan hanya berzikir bagi menggantikan solat. Betul. Tahniah Syamimi. Menolak ibadah fardu dan juga berzikir untuk menggantikan solat. Ini kan Aiman kan? Ya. Lakarkan satu poster ni
Okay, boleh anak-anak murid kita cuba buat di rumah untuk lebih menambah kefahaman mereka tentang tajuk hindari ajaran sesat. Okey, baik. Terima kasih Ustazah. Saya harap pada hari ini murid-murid boleh faham. Yang paling penting kita kekal dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik Ustazah, mungkin ada sedikit nasihat daripada Ustazah untuk kita menghindari ajaran sesat ni Ustazah. Silakan. Okey, kalau Ustazah sebelum Ustazah bagi rumusan tu, boleh tak nak minta anak murid Ustazah untuk pilih ikon yang mana yang mereka rasa pembelajaran hari ini memberi kefahaman kepada mereka, A, B atau C? Macam ini. Siapa yang pilih A, angkat thumbs up. Thumbs up. Alright. Saya pilih A, Ustazah. Pilih A. Adriana? Adriana tak pilih apa-apa. Adriana? Okey. Okay, terima kasih dan tahniah kepada anak-anak murid Ustazah kerana mampu hari ini memberikan fakta yang menarik, fakta yang benar berkaitan dengan tajuk menghindari ajaran sesat. Baiklah, sebagai rumusan pada hari ini Ustazah meminta kepada semua anak-anak murid Ustazah kita juga Imam mengingatkan diri kita juga untuk sentiasa berpandukan merujuk Al-Quran dan As-Sunnah, meningkatkan ibadah kita, sentiasa berdoa agar kita dijauhkan daripada mengikut ajaran-ajaran yang mensyirikkan Allah, ajaran sesat. Okey, kalau kita nak tengok latihan-latihan lagi Ustazah, di mana Ustazah? Okey, kalau kita nak terus mencari ilmu, menggali ilmu, kita boleh rujuk juga portal Delima KPM dan juga Sumberku. Ada latihan-latihan berkaitan dengan topik-topik kita disediakan di sana. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah Nadia atas ilmu yang diberikan pada hari ini dan murid-murid kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling Jaya Selangor. Anda semua sporting hari ini kan? Baik, dan ada rezeki kita jumpa lagi. Kita berakhir di sini Ustazah. Didik TV KPM, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Malik bin Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata nabiyyi." Maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat sekiranya berpegang dengannya, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya, Al-Hadis. Riwayat Imam Malik. Didik TV KPM.